Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya ialah Datuk Dr. Raizat, Datuk Dr. Nohayati Rusdi, Datuk Dr. Chong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 96 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 5,025 kes, iaitu bersamaan dengan 75.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 10 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 67 kes baru yang telah dilaporkan, di mana 49 kes adalah di kalangan bukan warga negara Malaysia. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,656 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,525 kes dan mereka telah diasingkan dan beri rawatan di hospital. Sehingga kini seramai 18 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 6 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan COVID-19 setakat ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 108 kes, iaitu bersamaan dengan 1.62% daripada jumlah keseluruhan kes. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut nuzul Al-Quran kepada semua umat Islam di Malaysia. Rebutlah peluang ini bersama dengan keluarga di rumah untuk sama-sama menghayati peristiwa bermakna ini. Sempena sambutan Hari Ibu pada hari ini, iaitu 10 Mei 2020, Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan yang tidak terhingga kepada kaum ibu di seluruh negara. Tema prihatin keluarga hargai ibu adalah paling bertepatan bagi menghargai peranan dan pengorbanan semua ibu, terutama sepanjang tempoh negara berusaha membendung wabak COVID-19. Pada masa yang sama, ibu yang bertugas di barisan hadapan dan belakang tabir dalam memerangi COVID-19 juga tidak dilupakan. Keprihatinan dalam mengimbangi tugas dan tanggungjawab terhadap keluarga dan negara amat disanjung tinggi. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa perutusan khas sebentar tadi, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB yang berkuat kuasa sehingga 12 Mei 2020 akan disambung sehingga 9 Jun 2020, iaitu selama 4 minggu lagi. Seperti yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pelaksanaan PKPB didapati telah berjalan dengan lancar dan teratur. Beberapa sektor ekonomi juga telah buka. Mereka yang terkandas di kampung halaman atau di tempat-tempat lain, termasuk juga pelajar-pelajar, telah mula balik ke rumah masing-masing. Didapati rata-rata peniaga, majikan dan rakyat telah mengambil usaha aktif untuk mematuhi Standard Operating Procedure ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Justru itu, Kementerian Kesihatan Malaysia menyambut baik pengumuman pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat sehingga 9 Jun 2020. Ini akan terus memberi ruang kepada kerajaan dalam memerangi penularan COVID-19 ini sehingga ke tahap yang lebih terkawal sambil mengimbangi pembukaan sektor-sektor ekonomi secara berhati-hati dan terkawal. Tahap keberkesanan tindakan ini akan dinilai daripada masa ke semasa. Pihak Kementerian Kesihatan akan menggiatkan lagi usaha mengurangkan kes positif COVID-19 di Malaysia melalui pengesanan aktif, iaitu Active Case Detection dan pendekatan tertumpu, iaitu Targeted Approach.
Ia melibatkan pengesanan, penyaringan dan ujian ke atas kumpulan sasar yang berisiko tinggi. Tindakan-tindakan ini dapat dijalankan dengan lebih berkesan melalui pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan juga Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil maklum pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Kluster Keselamatan di mana Pasar Jalan Osman di Petaling Jaya, Selangor telah ditempatkan di bawah arahan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Arahan ini dilaksanakan susulan pengesanan 27 kes positif COVID-19 di lokaliti tersebut termasuk 2 kes di luar kawasan ini. Perintah PKPD ini melibatkan 3 zon dan akan berkuat kuasa mulai 10 Mei 2020 sehingga 23 Mei 2020. Setakat ini, pelaksanaan aktiviti pendekatan tertumpu iaitu targeted approach telah menunjukkan impak yang positif dalam mengesan lebih banyak kes COVID-19. Sehingga 10 Mei 2020, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengenal pasti beberapa kumpulan sasar seperti berikut. Yang pertama, peserta penghimpunan di Seri Petaling dan kontak rapat mereka, iaitu sehingga sehari-hari ini ada pertambahan kes di generasi ketiga. Yang kedua, pelajar serta kaki tangan madrasah dan tahfiz, sekolah tahfiz yang berkait rapat dengan perhimpunan di Seri Petaling. Yang ketiga, rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara dan ditempatkan di pusat-pusat kuarantin. Yang keempat, anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang berkhidmat di lampangan iaitu di klinik dan juga di hospital. Yang kelima, penduduk di lokaliti PKPD. Yang keenam, Pasar Borong Kuala Lumpur dan pasar-pasar yang berkait rapat dengan Pasar Borong Kuala Lumpur. Yang ketujuh, pekerja asing di tapak pembinaan di zon merah dan yang ke-8, rumah jagaan warga emas. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan peningkatan kes baru susulan pendekatan tertumpu yang agresif dan proaktif oleh kerajaan. Kerana ini menunjukkan keberkesanan aktiviti yang dijalankan. Kes-kes yang dikesan ini sememangnya diasingkan dan diberi rawatan di hospital bagi memastikan virus COVID-19 tidak terus menular di kalangan masyarakat. Kementerian Kesihatan Malaysia memohon kerjasama semua peringkat dan lapisan masyarakat dalam memerangi wabak COVID-19. Masyarakat perlu mengambil tanggungjawab sosial dan mempunyai kawalan kendiri, iaitu menasihatkan orang ramai terus mempraktikkan norma-norma baru dalam kehidupan. Yang pertama, patuh kepada PKPB. Yang kedua, elakkan keluar dari rumah kecuali untuk urusan-urusan yang penting sahaja. Yang ketiga, mengamalkan jarak sosial yang selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Yang keempat, mengamalkan tahap kebersihan optima pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan, menggunakan air dan sabun ataupun sanitizer. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga Kementerian Kesihatan akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Semestinya laporan kluster COVID-19 di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan sehingga 10 Mei melibatkan 3 lokaliti. Lokaliti yang pertama ialah Pusat Bandar Utara dan Pasar Borong Kuala Lumpur ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah kes positif 195 dan 81 kes dari luar kawasan PKPD. Ia melibatkan 119 bukan warga negara. Lokaliti kedua ialah Selayang Baru, tiada pertambahan kes dan jumlah kes kekal 52, melibatkan 36 bukan warga negara. Lokaliti baru iaitu kawasan Pasar Jalan Osman
Jumlah kes positif yang telah dikenal pasti ialah 27 kes, melibatkan 2 kes di luar kawasan PKPB dan melibatkan 21 bukan warga negara. Seterusnya dimaklumkan kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling setakat ini 36,906 sampel telah diambil dan diuji. Bilangan kes yang positif ialah 2,345, iaitu melibatkan 5 generasi. Dan untuk generasi ketiga ada pertambahan 2 kes dibandingkan dengan semalam. Daripada 367 madrasah dan sekolah tahfiz, 18,663 pelajar, guru dan kaki tangan telah dikenal pasti dan 10,568 iaitu bersamaan dengan 56.6% di kalangan mereka telah disaring dan diuji. Didapati 425 iaitu 4% daripada kes keseluruhan adalah positif. Seterusnya, makluman dan laporan warga negara Malaysia yang pulang daripada luar negara dari 3 April sehingga 10 Mei 2020. Setakat ini 31,194 individu telah dikuarantinkan dan 19,952 individu telah tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Dan jumlah kes yang didapati positif setakat ini adalah 340 kes. Dan dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif sehingga 10 Mei 2020. Kluster pedas di Negeri Sembilan iaitu ada pertambahan 43 kes menjadikan jumlah kes positif 131 dan melibatkan 122 kes bukan warga negara. Kluster Pasar Caukit ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah kes positif ialah 53 dan melibatkan 38 bukan warga negara. Kluster-kluster yang lain tiada pertambahan. Jadi saya buka kepada soalan dan pertanyaan, silakan. Datuk, apa kriteria ataupun nasihat-nasihat yang diberikan kepada Perdana Menteri yang menyumbang kepada pelanjutan PKPB itu? Terima kasih. Setakat ini kalau kita lihat kes-kes yang kalau kita laksanakan kes-kes terkawal ya, dan kita telah laksanakan PKP 1, 2 dan 3 dan masuk peringkat 4 dan sekarang kita masuk ke PKPB. Dan sasaran kita sekarang ni ialah kita telah membuka sektor ekonomi secara berhati-hati dan juga terkawal. Dan kita sekarang ni telah memantau dan setiap hari kita mantau dan kita dapati kes-kes masih terkawal walaupun kita ada kluster-kluster yang baru. Apa yang kita perlu laksanakan setakat ini ialah kita kena lihat setiap hari perkembangan terkini, kes-kes baru yang dikesan dan juga sama ada rakyat Malaysia patuh kepada SOP yang telah ditetapkan. Dan kalau kita lihat sekarang ni, kalau kepatuhan rakyat adalah tinggi, insya-Allah kita dapat kawal dan kurangkan lagi kes yang telah dikesan. Dan sekarang ni setakat ni kita baru minggu pertama, mungkin dalam seminggu lagi seminggu 2 kita akan lihat perkembangan terkini iaitu kaedah baru iaitu PKPB sama ada impak yang tinggi iaitu dapat kita menurunkan kes seterusnya hingga mencapai kawalan penularan COVID-19 dalam masyarakat kita. Jadi setakat ini alhamdulillah kita lihat perkembangan terkini walaupun kita ada 3 kawasan ataupun zon PKPD dan kita telah menjalankan acute case detection dan kluster-kluster yang baru pula telah dikenal pasti dan kita harap kita dapat kekalkan iaitu jumlah ataupun 2 angka kes setiap hari. Dan sasaran kita kalau boleh kita kurangkan kes-kes yang telah kita lihat dan mungkin sasaran kita untuk mencapai 1 angka dalam tempoh seminggu ataupun 2 lagi, insya-Allah.
Saya ada soalan mengenai kluster. Satu, kluster chicken factory itu, apa risiko ia menular ke pasaraya? Kedua, soalan mengenai kluster setia alam. Ada rumor mengatakan yang suspek ataupun pesakit-pesakit ni sebelum dikesan diorang dah pergi ke pasaraya, ada yang pergi ke kedai dan sebagainya. Ya, itu. Okey, yang kalau kita lihat untuk kluster pedas iaitu di kawasan kilang tersebut, pelaksanaan kita ialah telah kita pun kawal di kawasan kilang tersebut, iaitu setakat ini kita dah laksanakan kontak rapat, iaitu mengesan dan juga menguji dan juga kita asingkan mereka yang positif dan mereka yang negatif kita kuarantinkan. Setakat ini 768 kontak rapat telah pun dikenal pasti dan diuji, dan yang positif ialah 131. Jadi sekarang ni aktiviti pengesanan kontak rapat masih diteruskan dan kilang tersebut telah pun ditutup, dan yang pasti ialah kawalan kepada kilang tersebut dan kontak-kontak rapat. Jadi usaha kita telah dapat mengesan iaitu kes positif sejumlah 131, tetapi langkah-langkah pencegahan dan juga nyah cemar, nyah kuman masih dijalankan di kawasan kilang tersebut. Yang kedua ialah isu mengenai kawasan pembinaan ataupun kluster baru yang setia alam, iaitu di tapak pembinaan. Apa yang kita kena pasti ialah kalau ada kes positif, kita akan mengenal pasti kes positif tersebut dan juga akan saring kontak-kontak rapat mereka dan juga yang ada kaitan dengan kes positif. Dan setakat ini kita telah kenal pasti kes yang positif dan kita telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengekang penularan kes tersebut. Jadi kita juga menasihatkan mereka yang ada pendedahan kepada mereka yang positif untuk tampil ke depan untuk menjalankan saringan dan juga ujian. Jadi setakat ini kita dapat kawal di kluster tersebut dan kita harapkan tiada pertambahan kes baru akan dikesan dalam sehari dua lagi. Okay, Assalamualaikum Datuk. Saya ada satu soalan. Baiklah, kalau kita lihat kerajaan juga telah pun meminta supaya delivery food, tapak pembinaan warga asing dan juga warga asing sendiri menjalani ujian saringan COVID, dan sehingga kini berapa peratus golongan ini telah melakukan ujian saringan COVID. Dan juga kalau kita lihat bagi warga asing, bagaimana kita ingin mengenal pasti identiti mereka sekiranya mereka telah melakukan ujian saringan COVID. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, setakat ni kita ada 67 kes positif hari ini, dan bukan warga negara yang kita telah saring setakat ini ialah 24,125 individu yang telah kita saring, dan kes yang positif ialah 1,132, iaitu bersamaan dengan 4.7%. Dan mereka yang dalam rawatan adalah 487 kes, dan iaitu bersamaan dengan 43%, dan warga bukan warga negara yang dirawat di ICU ada 3, dan yang sembuh ialah 641, dan ada melibatkan 4 kematian bukan warga negara setakat ini. Jadi saringan masih dijalankan dan juga ujian masih dijalankan, dan kita harap kita akan melaksanakan ujian tersebut terutamanya di kawasan PKPD. Jadi di PKPD kita tak kira sama ada warga negara ke bukan warga negara, kita akan saring dan kita akan uji semua di kawasan tersebut. Contohnya di Pasar Jalan Osman, kita kenal pasti ada 2,900 orang di kawasan tersebut. Jadi sama ada warga negara ataupun tidak, kita akan jalankan saringan. Iaitu kita lihat pada lokaliti berkaitan dengan pasar awam tersebut. Dan yang kedua ialah sasaran, kumpulan sasaran. Jadi kalau kumpulan sasaran telah kita kenal pasti, kita akan menjalankan saringan dan juga ujian, terutama dia melibatkan kluster-kluster. Contohnya kalau kluster pedas, jadi kita akan menjalankan saringan sama ada warga negara ataupun bukan warga negara. Jadi yang kita lihat tindakan kita tu acute case detection, iaitu kita trace and track dan kita test, dan kalau positif kita akan asingkan dan akan beri rawatan. Kalau negatif tetapi ada kaitan dengan kes positif, kita akan kuarantinkan untuk tempoh 14 hari.
Datuk, saya nak tanya tentang kluster sedia alam juga. Adakah penambahan kes baru hari ini dan juga adakah kluster ini ada keperluan untuk diletakkan di bawah PKPD? Terima kasih. Itu soalan mengenai kluster sedia alam. Jadi kalau kita lihat tapak pembinaan sedia alam hari ini tiada tambahan kes baru. Kita ada jumlah kes 12 kes saja setakat ini. Dan kalau 12 kes kita masih menjalankan aktiviti acute case detection untuk kontak rapat 12 kes positif ini. Dan kita rasa 12 kes ni masih terkawal. Jadi kalau masih terkawal, mungkin kita tak menggunakan pendekatan PKPD. Dan kalau dilihat kenapa melibatkan warga negara asing sekarang ni ataupun bukan warga negara, salah satu faktor mungkin cara mereka duduk dalam satu apartmen. Dalam kita lihat di Selangor Mansion, juga Malayan Mansion dan Menara One City One, satu apartmen mungkin ada 30 orang duduk dalam apartmen tersebut. Begitu juga kita lihat di kawasan tapak pembinaan, 15 orang duduk satu apartmen. Dan juga jadi kesesakan dalam rumah tersebut mungkin menjadikan satu faktor yang merebak dia penyakit COVID-19 ni. Dan jadi apa yang penting ialah masih dalam pemantauan kita untuk kes iaitu tapak pembinaan setia alam. Jadi ini masih berterusan dan alhamdulillah setakat ini kita tak ada kes baru yang telah dikesan, melainkan 12 jumlah kes yang telah dikesan lebih awal daripada itu. Jadi pemantauan masih dijalankan dan kita harap kita akan dapatkan aktif surveillance dan juga tindakan kita dapat membendung penularan penyakit ini. Datuk, just to ask the 2,900 residents in Jalan Otman Pasar, does KKM have the data on the breakdown of the residents, such as how many of them is Malaysians and non-Malaysians among the 2,900? Thank you. At the moment, it's just the estimate of 2,900. We have already looked into the area. So EMCO has been done. So we hope that the estimate about 2,900. And we take about 10 days for us to do the investigation. And we advise the residents in that area to stay at home, make sure that we protect the elderly, and hopefully that by doing this active case detection and the screening and also the testing, which could actually identify the positive cases among the residents there. So once we identify, then we will isolate them and then treat them in the hospital. And if there's a positive case, then we must identify the close contact, and the close contact will be quarantined in our quarantine center. So that is our action plan. And we hope that by doing so, likewise, what we have done in other areas, we manage to control that area. So I think this is the action that we have been doing. And we have certainly seen success from PKP 1, 2, and 3. These activities that we are doing, active case detection and the close contact, managed to control the whole area as well as the locality. Okay, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.